Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Mirul. Jadi bila tadi saya dengar ucapan daripada ketiga-tiga pemidato kita, saya rasa diri saya kecil. Jadi saya rasa makin menggeletar nak duduk depan. Tapi saya akan cuba beri yang terbaik, yang semampu, yang setakat yang saya prepare lah. Walaupun sebenarnya saya baru prepare hari ni, sebab daripada malam tadi saya dapat mesej daripada kemarin saya dapat mesej daripada Cik Sandy, so prepare. Jadi saya punya gemuruh tu duduk sampai hari ni saya berdebar-debar. Kerana saya rasa tajuk ni bagi saya satu cabaran yang sangat berat. Dan saya sebelum ni saya tak pernah mengalami keadaan-keadaan yang berat untuk bercakap di depan dengan topik yang sangat berat. Jadi mungkin pada hari ini saya cuba untuk menyampaikan sedikit untuk sebagai renungan dan juga sebagai ilham untuk kita, sekiranya dapat dimanfaatkan oleh kita bersama. Jadi pada malam ni suka untuk saya menceritakan kisah saya dahulu selepas saya menamatkan pengajian saya di universiti. Jadi saya telah ditawarkan untuk bekerja dalam sebuah bidang yang profesional, sebuah firma kejuruteraan, dan saya telah berada di sana selama lebih kurang setahun lebih saja. Jadi saya kerana apa? Kerana pada ketika itu saya punya minat adalah untuk berniaga, membuka perniagaan sendiri. Walau bagaimanapun saya terpaksa bersabar dulu sebab saya tak, dalam kepala fikiran saya ni tak muncul perniagaan apa yang sesuai untuk saya buat pada ketika itu. Tapi setelah saya survey, saya melakukan tinjauan, maka saya dapat maklum balas daripada ahli keluarga, daripada kawan-kawan, dan kebetulan pula pada ketika itu mak bapak saya berada di Felda. Jadi dan di Felda tu pula tidak ada satu perniagaan yang diusahakan oleh orang Melayu yang membekalkan barang-barang binaan, hardware. Kalau dalam Inggeris hardware lah, barang-barang seperti simen, kayu, batu dan sebagainya lah. Jadi saya telah saya telah mengambil kesempatan saya telah mengambil kesempatan dan juga ruang yang saya ada. Saya telah mengusahakan untuk mendapatkan bantuan daripada ataupun dana daripada bank-bank komersial. Dan juga saya telah mengumpul modal saya sendiri untuk menjayakan hasrat saya membuka sebuah perniagaan yang berasaskan bahan-bahan binaan. Jadi saya dalam masa 6 bulan saya telah berjaya membuka sebuah perniagaan di mana telah dibimbing oleh sebuah syarikat konsultan yang membimbing usahawan Bumi Putra. Jadi saya telah berjaya membuka perniagaan saya di Felda, di kampung kelahiran saya, dan akhirnya saya telah mendapat menjana pendapatan yang sungguh lumayanlah pada ketika itu. Walau bagaimanapun lebih kurang 2 tahun lebih hingga ke 3 tahun perubahan yang besar telah berlaku. Sebelum itu pendapatan saya dalam 1 bulan lebih kurang menjangkau 60 hingga 100 ribu sebulan lah. Tetapi setelah berlaku sesuatu yang tidak diduga pada ketika itu, perniagaan saya telah dirompak. Jadi pada ketika itu juga saya telah kehilangan banyak modal di situ. Dan juga kemudian beberapa bulan selepas itu saya mula untuk menarik pelanggan baru. Saya telah memberi peluang jualan secara kredit kepada kontraktor-kontraktor yang berminat untuk menjalankan projek-projek yang besar, perumahan-perumahan dan sebagainya. Dan akhirnya saya telah mendedahkan kelemahan saya sendiri pada ketika itu, menyebabkan modal asal saya telah berkurangan sehingga menyebabkan perniagaan saya telah mengecil. Kerana modal asal saya telah berkurang disebabkan kerana saya terpaksa memberikan barangan tetapi secara kredit ataupun secara hutang. Jadi itu kesilapan saya yang paling besar, dan saya merasa sangat-sangat terkesan dengan keadaan itu. Dan akhirnya sehinggalah hampir 4 tahun saya berniaga dan saya tidak mampu lagi untuk meneruskan perniagaan saya telah menutup perniagaan saya.
dan saya telah dengan selai pinggang bersama isteri dan anak saya masa itu, seorang baru umur dalam genap. Saya datang ke sini, anak saya umur setahun. Jadi pada ketika itu sangat susah dan saya tak ada kenderaan. Saya datang naik bas, dan saya datang tumpang rumah kawan, dan kawan bagi duit untuk saya balik ke kampung. Dan kebetulan pada ketika itu ibu mentua saya baru terfikir untuk membeli kereta baru tapi second hand, dan dia telah menghadiahkan kereta kancil dia kepada saya dan isteri saya untuk saya gunakan sementara berada di Kuala Lumpur. Jadi ketika itulah saya memulakan kehidupan saya yang baru, mencari kerja, bertukar kerja daripada satu pekerjaan ke satu pekerjaan yang lain, sehinggalah hari ini saya masih lagi berada di sini dan alhamdulillah berjumpa dengan tuan-tuan. Jadi apa yang saya ingin perkatakan pada malam ini ialah dalam kehidupan kita ini, sebagaimana yang kita tengok, kalau kita tengok kat luar, kalau sebuah gunung ataupun bukit, kita akan tengok di sana akan ada puncak bukit dia ataupun puncak gunung, dan di tepi-tepi dia akan ada lereng-lereng bukit, dan di bawah dia akan ada kaki bukit. Jadi begitulah kehidupan kita. Sebenarnya kehidupan kita ini, sekejap kita berada di atas, sekejap kita berada di bawah, dan kita tidak tahu bila kita akan berada di atas semula. Dan kalau kita berada di atas sekarang, kita pun tidak tahu bila kita akan berada di bawah semula. Jadi sebagaimana kita tengok burung juga, kalau kita tengok burung, setiap hari dia akan melakukan perkara yang sama. Adakah burung itu tahu bahawa dia akan mendapat rezeki pada hari itu? Macam kita juga, kita pun tak tahu rezeki kita pada malam ini, pada esok pagi, adakah kita masih hidup, ataupun adakah masih ada rezeki untuk kita pada esok hari, kita pun tak tahu. Tapi kalau orang yang makan gaji, mungkin dia boleh cakap hujung bulan ataupun cukup bulan, cukup tarikh, dia akan dapat pendapatan yang sebegini, mungkin 2,000, 3,000. Tetapi adakah dia akan sampai pada masa itu dia akan dapat gaji? Mungkin dia akan mati sebelum itu. Jadi gitulah kehidupan kita. Tidak semestinya kita akan berada di atas ataupun di bawah sentiasa. Walau bagaimanapun, banyak ahli-ahli pakar motivasi menyatakan pada kita bahawa setiap kali, setiap pagi, kita harus meletakkan keyakinan kita sebagaimana burung. Meletakkan keyakinan pada diri dia. Setiap pagi, kalau sebelum matahari terbit, kita akan mendengar burung akan berkicau. Maknanya burung pada ketika itu sedang memanaskan badan, maknanya untuk mencari rezeki. Pada ketika itu mereka sangat lapar, tapi bila pulang, mereka sudah membawa kekenyangan dalam perut mereka, pada diri mereka. Jadi begitulah juga kita letakkan keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa, yang sentiasa akan menjanjikan kebaikan dan kelebihan pada kita sekiranya kita meletakkan keyakinan dan berusaha ke arah itu. Dan begitulah juga kita sewajarnya untuk kita memulakan kehidupan kita setiap hari dengan kita meletakkan satu keazaman dan satu niat kita untuk mencari rezeki dan untuk mengubah kehidupan kita. Tidak semestinya kita akan sentiasa berada di bawah, dan saya yakin selepas ini keyakinan dan kejayaan akan datang semula pada kita. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat memulakan suatu kejayaan dengan langkah pertama. Itu langkah pertama kita adalah kita meletakkan keyakinan kita pada diri kita dan meletakkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita berusaha dengan sehabis baik dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.